Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam pengajian Asas Usulul Fiqh. Hari ini kita masuk dalam topik yang baru, yang agak luas, mengenai dengan nasy'ah. Bagaimana timbulnya, bagaimana kelahiran ilmu usulul fiqh di kehidupan dunia ini. Kita lihat dari aspek sebelum kebangkitan Nabi. Kemudian kita lihat usulul fiqh ini pada zaman Nabi, pada zaman sahabat dan juga pada zaman tabi'in. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang usulul fiqh, usul fiqh, adanya usul fiqh semenjak adanya fiqh. Bila adanya fiqh, adanya usul fiqh. Okey? Selama mana di sana adanya fiqh, maka sudah pasti ada juga usul fiqh di sana. Cuma dari segi penulisan, dari segi tadwin ataupun dari segi pembukuan, yang membukukan ilmu fiqh itu lebih mendahului berbanding ilmu usul fiqh. Kerana fiqh ini dia telah ditadwinkan, telah dibukukan beberapa masalah. Beberapa masalah fiqh telah dibukukan dan telah disusun bab-babnya. Fiqh, bab taharah, bab solat, bab jihad dan sebagainya. Okey. Sebelum telah dibukukan bab-bab fiqh, telah dibukukan masalah-masalah fiqh, sebelum dibukukan qaidah ataupun formula ilmu usulul fiqh. Jadi di sini bukanlah bermakna ulama-ulama fiqh mereka berijtihad pada mengistimbatkan, makna fuqaha mereka berijtihad dalam mengistimbatkan hukum, mengeluarkan hukum tanpa kaedah. Bukan begitu. Bukan bermakna ulama-ulama fiqh mereka berijtihad mengeluarkan hukum tanpa manhaj, mengikut suka je, sembrono, tidak. Tapi realitinya kaedah ilmu usulul fiqh dia adalah telah mustaqir, telah tetap di dalam hati, dalam jiwa para mujtahidin. Sebab itu mereka semua dah ada dah ilmu ni, ilmu usulul fiqh ni, para mujtahid. Cumanya tidak ada keperluan dan tidak ada siapa yang nak membukukan lagi. Itu yang masalahnya. Bukan masalah mereka tak tahu, mereka semua dah tahu, dah ada dalam diri mereka dah tentang qawaid, usul dan sebagainya. Okey. Kita terus masuk kepada perbahasan kita yang pertama, iaitu mengenai keadaan orang Arab ini sebelum kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan bagaimana situasi kondisi orang Arab sebelum dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaziratul Arab, semenanjung tanah Arab ini adalah mautin, satu tempat yang banyak di kalangan nabi-nabi dan juga rasul-rasul dibangkitkan di situ. Okey. Orang Arab perkara pertama mereka adalah kita panggil syariat yang pertama mereka adalah syariat di atas syariat ayah mereka. Siapa dia? Iaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam, yang mana diasaskan di atas aqidah tauhid dan juga qawaid al-adl wal insaf, dengan kaedah keadilan, dengan manhaj ataupun dengan
akidah yang betul, iaitu akidah tauhid. Cumanya yang menjadi masalah adalah az-zuruf, keadaan zaman, keadaan masa pada ketika tu yang menjadi penghalang. Maksiat telah bermaharaja lela sehingga menjadi penghalang utama untuk berterusannya akidah tauhid di atas permukaan bumi ini. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita lihat orang Arab ketika mana dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada satu umat yang ummi, yang tak tahu baca, umat yang tak tahu tulis. Okey, dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada satu umat yang ummi, tak tahu baca, tak tahu tulis. Siapa yang menjadi ketua mereka? Yasuduha al-fawda wal-ittirab. Yasuduha al-fawda, iaitu yang mempengaruhi mereka adalah siapa? Al-fawda. Fawda ni tak ada sistem, ghairun nizam, tak ada sistem, kemudian tidak ada undang-undang dan juga tidak ada ketua, habis rosak. Wal-ittirab, kelang kabut, caca merba. Laisa ladaihim tashri' mudawwan, tidak ada satu pensyariatan pun telah dibukukan yang mereka dapat rujuk kepada pensyariatan tersebut dalam nizam kehidupan, dalam sistem kehidupan, undang-undang kehidupan mereka. Seperti inilah, tiada di sisi mereka tashri', pensyariatan, tiada di sisi mereka pensyariatan, melainkan adadun yasir, iaitu melainkan mungkin satu golongan yang kecil saja yang mengikut kepada agama tauhid. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan sebahagian daripada hakikat sejarah. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam suratul Jumu'ah ayat yang kedua, juz 28, 6 lay juz 28. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Huwallazi, dialah Allah yang membangkitkan fil ummiyin, pada orang-orang ummi. Dia membangkitkan apa? Allah Ta'ala membangkitkan rasulan, seorang rasul. Minhum, rasul tersebut di kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim, rasul tersebut membacakan kepada mereka. Baca apa? Ayatihi, ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan membuat tazkiyah, penyucian jiwa kepada mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, rasul ataupun nabi telah mengajar kepada mereka al-kitab, iaitu al-Quran, wal hikmah, iaitu hadis, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sesungguhnya mereka dahulunya berada dalam, sebelum itu berada dalam lafi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang jelas. Ini menunjukkan sebelum datangnya Quran, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sebelum datangnya Quran, sebelum datangnya Nabi, apa kondisi mereka? Mereka berada dalam min qablu lafi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata, yang jelas, yang jauh daripada agama. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mereka terpesong jauh daripada agama tauhid, tapi masih ada saki baki yang di kalangan mereka mengikut agama tauhid. Dan ada juga saki baki yang mereka ini mewarisi daripada pensyariatan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Contohnya seperti hukum potong tangan kepada pencuri. Ini ada yang mereka ikut, ini mereka ikut. Dan juga salib apa? Salib penyamun perompak, ini mereka ikut.
haji, menunaikan haji, ini mereka ikut. Wal khitan, dan juga sunat, orang Kedah kata masuk Jawi, khitan, bersunat, ini mereka ikut. Dalam kitab Asy-Syatibi, kitab karangan Asy-Syatibi Al-Muwafaqat, disebutkan ini antara 4 perkara ini yang ada di kalangan 4 perkara ini, orang sebelum kebangkitan Nabi mereka ikut 4 perkara ni, yang lain mereka tak ikut. Potong tangan bagi pencuri, salib bagi penyamun, menunaikan haji, berkhitan. Okey. Dan apa yang sampai kepada mereka dengan wasilah perantaraan ahlul kitab. Ahlul kitab ni ulama Yahudi ataupun ulama Nasrani yang mana mereka telah pun memulakan rihlah, iaitu telah bermusafir daripada Syam, bumi Syam, ke Jaziratul Arab, ke semenanjung tanah Arab, dan mereka hidup sesama mereka. Jadi ada yang sampai kepada golongan Arab apa ilmu yang disampaikan oleh ahlul kitab, iaitu mengenai dengan hukuman qisas. Qisas pun mereka ikut sebab ahlul kitab cerita. Ahlul kitab mereka cerita kepada orang di Jaziratul Arab, di tanah semenanjung tanah Arab, mengenai dengan hukuman qisas. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia kata kana fi Bani Israel al-qisas, adalah di kalangan Bani Israel itu ada hukuman qisas. Hukuman qisas ni apa? Hukuman timbal balik. Kalau dibunuh ayah kita, kita boleh report kepada kerajaan, bunuh balik si pembunuh tadi. Okey. Walam takun fihim ad-diyatu, cuma mereka ni Bani Israel, mereka tidak ada diat. Apa itu diat? Pampasan. Diat ni pampasan. Zaman dulu kalau bunuh seseorang, bunuh dengan sengaja. Cerita ni bunuh dengan apa? Dengan sengaja. Tiba-tiba waris si mati tadi, mangsa si mati dia kata apa? Pewaris si matilah, dia kata apa, aku maafkan si pembunuh. Bila maafkan kena bayar diat. Diat tu pampasan. 100 ekor unta. Dan 100 ekor unta tu ada bahagian-bahagiannya. Berapa ekor unta yang bunting, berapa ekor unta yang umur sekian-sekian, ada pembahagian dia. Cuma zaman sekarang tak ada nilai dengan unta lah, nilai dengan wang, duit. Okey. Cuma nak ceritanya Bani Israel dahulu hukuman qisas ni ada, yang tak ada adalah hukuman diat. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berkata kepada umat ini, umat Muhammad ini. Apa dia Allah Taala kata dalam suratul Baqarah juzuk yang kedua, ayat 178. Walakum kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-untha bil-untha faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil-ma'rufi wa ada'un ilayhi bi-ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Wahai orang beriman, difardukan kepada kamu qisas pada pembunuhan. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un, siapa yang diberi maaf kepadanya, min akhihi syai'un, iaitu kemaafan. Siapa yang memaafkan, maksudnya waris orang yang dibunuh, maafkan kepada si pembunuh. Dia maaf tetapi dia terima diat pada pembunuhan sengaja. Pembunuhan tak sengaja, bighairil amad, bighairi ta'ammud, ghairi amad. Pembunuhan yang tidak sengaja tidak ada hukuman qisas. Dia ada diat saja.
Macam mana nak tahu sengaja tak sengaja? Tengok qarinah lah. Dia pukul dengan apa? Kalau pukul baling pen mati, tu tak sengaja lah. Tapi kalau dia pukul dengan getah paip yang tebal, itu memang tak sengaja pun jadi sengaja. Okey? Okey. Fattiba'un bil ma'ruf. Jadi pembunuhan, kalau waris kepada si orang yang kena bunuh, memaafkan si pembunuh tadi kena bayar diat. Dengan syarat pembunuhan adalah pembunuhan yang sengaja. Sengaja tu kena highlightkan. Fattiba'un bil ma'ruf. Okey? Wa ada'un ilaihi bi ihsan. Mengikuti dengan cara yang baik dan juga menunaikan dengan baik. Makna dah bayar diat, bayar dengan cara yang baik, jangan secara zalim. Bagi dengan cara yang baik. Okey? Zalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Itu adalah satu keringanan daripada Tuhan kamu dan juga satu rahmat. Hukuman diat ini sebenarnya adalah satu takhfif, keringanan kepada kamu. Dan juga satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab diat ini tidak disyariatkan kepada umat sebelum daripada kamu. Orang Bani Israel, mereka bunuh, tak ada lagi kemaafan ke apa, kena hukuman qisas. Tapi untuk umat Muhammad ada keringanan. Kalau dimaafkan, waris memaafkan, boleh dikenakan. Kalau waris memaafkan, maka dikenakan hukuman diat, bayar pempasan. Okey. Faman i'tada ba'da dhalika falahu 'adzabun alim. Siapa yang melampau selepas daripada demikian tu baginya azab yang pedih. Maknanya dalam faman i'tada ba'da dhalika falahu 'adzabun alim. Dia bunuh selepas daripada terima diat. Orang tadi dah bagi diat, dah ambil dah duit tu. Bunuh lagi si pembunuh tadi. Ini dah zalim. 2 kali dia buat. Jadi maknanya si pembunuh telah membunuh seseorang. Waris dia maafkan. Okey, bila waris dia maafkan, si pembunuh kena bayar diat. Diat dah bayar. Waris tadi bunuh pula si pembunuh tadi. Ini dipanggil faman ya'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Diat ini pada zaman jahiliyah lagi dah ada dah. Ini situasi yang kita bincang adalah situasi sebelum dibangkitkan Nabi. Jadi menunjukkan pada zaman jahiliyah lagi diat ini, hukuman bayar pempasan dah ada dah. Maka Islam datang, Islam mengakui pembayaran diat dan teruskan pembayaran diat, tak dimansuhkan. Okey, dalam kitab Asy-Syatibi, dalam kitab Al-Muwafaqat ceritakan perkara ini. Okey. Dan juga sebelum daripada kebangkitan Nabi ini, mereka juga tahu apa yang mereka tahu, iaitu nizam ad-dual al-mujawarah, iaitu hubungan diplomatik antara negara-negara jiran, iaitu seperti Farsi dan Rom, biwasitatil intisal, dengan cara dengan perantaraan bersama, kerjasama antara dua negara, yang mana akan sempurnalah dengan cara at-tijarat war-rahalat, dengan cara perniagaan, ialah ekspor import. Okey, negara berjiran, barang ni hantar ke negara ni hantar barang ke negara ni. Okey, dan juga mereka menjadikan dinar-dinar, okey, dirham dan sebagainya lah. Okey. Dan seterusnya apa yang berlaku sebelum kebangkitan Nabi, iaitu mereka ni mewarisi orang yang terdahulu daripada mereka. Apa maksud mewarisi? Taklid, membuta tuli, ikut adat. Orang dulu sembah berhala, mereka sembah berhala, contoh. Jadi di sini ada juga mereka ikut benda-benda yang adat atau benda-benda yang baik. Sebab nenek moyang mereka buat, mereka pun buat. Ini mereka dapat pengajaran, pembelajaran daripada pengalaman nenek moyang mereka.
Contohnya ilhaq al-walad. Seseorang tu dapat tahu ini anak si fulan ataupun bukan dengan al-qafiyah, dengan tapak kaki. Dia boleh tahu. Jalan, budak tu berjalan, tengok tapak kaki budak tu, kesan dia boleh tahu al-qafiyah. Qaif. Dia qaif boleh tahu. Oh, ini memang anak si fulan. Zaman sekarang qafiyah ni tak tahulah, tapi zaman sekarang guna DNA. DNA ni 99% tepat. 99% tepat. Jadi nak mengilhaqkan untuk menasabkan anak, tengok betul tak ni budak ni anak orang ni ataupun bukan. Dia ada qaif yang melihat tapak kaki. Okey, itu dipanggil ilmul qafiyah. Kemudian wat tadawi. Tadawi ni apa? Perubatan, berubat. Macam mana mereka sakit mereka berubat, sebab apa? Nenek moyang mereka kata, oh kalau sakit ni buat macam ni. Dan juga tabib, samalah dalam mengubat, kedoktoran, medik lah. Itu mereka belajar daripada pengalaman nenek moyang mereka. Mereka tak ada universiti. Mereka belajar apa yang nenek moyang mereka cuba dan benda itu menjadi. Maka atas eksperimen nenek moyang mereka, maka mereka jadikan berterusanlah ilmu itu kepada mereka. Turun ilmu tadi kepada mereka. Berterusanlah perkara ini sehinggalah apa yang kita ceritakan tadi itu adalah berterusanlah semua perkara-perkara ini sehinggalah jadilah Jaziratul Arab, semenanjung tanah Arab itu, sampailah dihantar seorang nabi akhir zaman yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hawwalaha, telah mengubah Jaziratul Arab, semenanjung tanah Arab, daripada keadaan itu kepada keadaan yang berilmu, kepada nizam yang baru, sistem yang baru, wa ja'alaha ummatan wasatan, dan juga mereka Nabi telah menjadikannya Jaziratul Arab itu, menjadikan mereka ini ummatan wasatan, umat yang adil. Bahkan umat ini adalah umat yang menjadi satu ketua, penghulu kepada seluruh alam ataupun dunia ini, kesemuanya. Okey, itu zaman sebelum daripada kebangkitan Nabi SAW. Makna tak ada apa-apa pun ilmu usulul fiqh sini. Cuma nak bagi tahu Jaziratul Arab, sebahagian kecil di kalangan mereka ada yang beramal dengan sunnah, dengan millah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi salatu wasalam, tapi amat sedikit. Cuma ada benda-benda yang mereka ikutlah, seperti khitab menunaikan haji, dan juga hukuman qisas. Okey. Ini semua yang ada saki-baki yang masih lagi wujud amalan tauhid ini masih ada, pensyariatan tu masih ada. Taklah pupus 100%, maknanya hubungan diplomatik antara negara-negara tu masih wujud. Okey. Sekarang kita masuk topik yang baru, iaitu al-mabhasus jadid, iaitu mengenai dengan ilmu usulul fiqh pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang-orang Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berhajat kepada usulul fiqh. Dan juga tak ada orang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berhajat kepada kaedah usulul fiqh, tak ada. Sebab apa ya? Kerana syariat itu mazalat, masih lagi bersyariat. Syariat itu masih lagi berjalan. Bila sebut tentang syariat, dia masih lagi ada kaitan dengan tanzil, penurunan ayat Quran. Apabila berlakunya satu peristiwa, satu tragedi, maka sudah pasti akan turun kepada mereka satu ayat Quran yang menerangkan hukumnya. Nampak tak perlu kaedah usulul fiqh. Ada masalah, ada peristiwa yang baru ayat Quran akan turun memberitahu inilah hukumnya. Okey. Kalaulah
ayat Quran tak turun. Bagaimana? Mereka tanyalah Nabi mengenai hukum je. Nabi kan ada. Mereka tanya Nabi, tak perlu kaedah usulul fiqh, tak perlu. Maka Nabi akan terangkan hukum peristiwa tersebut dengan lidah Nabi, iaitu dengan hadis. Maknanya itu hadis lah, percakapan Nabi. Ataupun Nabi beramal, melakukan satu amalan di hadapan mereka. Jadi mereka tak perlu tanyalah, benda ni harus ke tak harus, dah Nabi buat, mana benda tu boleh lah. Ataupun mereka buat, Nabi tengok macam tu, Nabi tengok dan Nabi tak larang pun, maknanya Nabi iqrar, Nabi mengakui benda tu tak apa, boleh buat. Kalau salah, Nabi pasti akan tegur, Nabi tak diam. Jadi kalau Nabi tengok buat tak tahu je, jadi maksudnya benda tu hukumnya harus. Okey, itu iqrar Nabi. Ini masalah usulul fiqh tak timbul sebab Nabi ada. Okey. Cumanya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang Nabi SAW dia berijtihad. Nabi dia berijtihad. Ataupun Nabi ni dia mengambil apa? Dia mengambil pandangan sahabat-sahabat yang lain. Dengan suatu pandangan yang membawa pandangan tadi kepada ijtihad Nabi SAW. Jadi Nabi minta kepada sahabat-sahabat pandangan supaya bila mereka telah bentangkan, Nabi bermesyuarat, tanya macam mana ni kes ni, maka mereka akan bagi jawapan, pandangan ijtihad mereka. Contohnya seperti mana berlaku dalam peperangan pada tawanan, mengenai dengan tawanan peperangan Badar Kubra, yang mana Nabi minta pandangan Abu Bakar dan juga Umar. Okey, dan Nabi telah bersepakat, telah bersetuju pandangan yang dilontarkan oleh Saidina Abu Bakar, iaitu Nabi telah terima apa, al-fida, iaitu tebusan di kalangan mereka selepas mana Nabi bermesyuarat dengan sahabat-sahabat Nabi. Cuma mereka berbeza pendapat pada memberi pandangan kepada Nabi. Cuma bila masalah ini, wa fi hadhihi al-waqi'ah fa inna Allah lam yuqirrahu alaih. Bila dalam situasi ini, Allah Subhanahu wa taala belum lagi mengakui, mengiyakannya. Betul ataupun tidak, Allah Taala tak mengiyakan lagi. Maka Allah Taala turunkan kepada Nabi wahyu yang menunjukkan pendapat yang benarnya seperti ini adalah bertentangan dengan ijtihad Nabi. Okey, iaitu membunuhlah mereka, bukan tawan, bukan tebus mereka. Okey, seperti mana ayat Quran di dalam suratul Anfal ayat 67 68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. Cuba tengok Quran terjemahan tuan-tuan. Cuba lihat Quran terjemahan. Okey. Maka nabi nabiyyin, tak sepatutnya bagi nabi an yakuna lahu asra, bagi nabi ada tawanan, hatta yuskhina fil ard. Askhana yuskhinu kita dah bincang dalam pengajian bahasa Arab. Apa maksud askhana yuskhinu? Kita lihat. Juzuk berapa ni? Juzuk 10 Dua lai juzuk 10. Betul Muka surat berapa tu? 185. Ayat ke-67. Tidaklah sepatutnya bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuh-musuh, dapat mengalahkan musuh-musuh di permukaan bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu.
laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum adzabun azim. Kalau sekiranya tiada ketetapan yang telah terdahulu daripada Allah, nescaya kamu ditimpa azab yang besar kerana tebusan yang kamu ambil. Jadi dalam masalah ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi tak ada kata putus. Dia perlukan pandangan daripada sahabat-sahabat Nabi. Tuan-tuan lihat, kita dapat simpulkan daripada awal tadi, usulul fiqh pada zaman Nabi, apa yang berlaku? Nazal al-wahyi, wahyu turun, selesai masalah. Yang kedua, tak turun wahyu, wahyu tak turun. Jadi pada ketika itu Nabi sendiri akan jawab. Nabi jawab, yujibun Nabi. Nabi akan jawab soalan daripada sahabat-sahabat Nabi. Okey. Kemudian yang ketiganya adalah Nabi berijtihad. Nabi berijtihad ke tidak? Ya, Nabi berijtihad. Nabi berijtihad. Cuma dia ada dua. Ada yang ijtihad daripada Nabi sendiri. Okey. Ada yang Nabi ambil daripada sahabat. Okey, bila ijtihad daripada sahabat ni banyaklah. Ada sahabat A kata A, ada sahabat lain kata B, ada sahabat lain kata C. Contohnya mengenai dengan Nabi minta pandangan tawanan Badar ni, apa yang perlu kita buat? Abu Umar kata bunuh je. Abu Bakar kata tak, kita tebus. Jadi Nabi pun tebuslah. Tawanan-tawanan tadi Nabi tebus. Apa yang berlaku bila mana Nabi berijtihad mengikut sahabat? Okey, sekiranya sekiranya salah, maka wahyu akan turun. Nazalal wahyu, wahyu akan turun. Okey, kalau salah. Kalau betul, wahyu akan mengiyakannya. Ataupun tak kata apa-apa, maka okeylah, iyalah. Ataupun wahyu mengiyakannya. Nampak Ini adalah ijtihad di kalangan sahabat Nabi. Ijtihad daripada Nabi yang Nabi ambil daripada sahabat Nabi. Okey. Ijtihad tu mana pandangan lah. Pandangan. Okey. Jadi di sini jelas pada zaman Nabi, usulul fiqh pada zaman Nabi, apa dia yang menjadi asas utama usulul fiqh pada zaman Nabi. Walaupun tak adalah istilah usulul fiqh tu pada zaman Nabi, tapi kita dapat faham daripada kisah cerita yang panjang lebar tadi. Apa yang kita dapat faham? Yang pertamanya kita panggil masdar al-awwal. Al-masdarul awwal adalah Quran. Itu menjadi rujukan utama. Jika tak ada, maka Nabi akan memberi jawapan, iaitu hadis Nabi. Hadis. Okey. Yang ketiga apa dia? Tak ada yang ketiga. Quran dan juga hadis pada zaman Nabi SAW. Bila sebut tentang hadis, dia ada pecahan lagi lah. Sama ada hadis ini qaulun Nabi. Qaulun Nabi makna apa? Perkataan Nabi, ataupun fi'lun Nabi, ataupun Nabi buat. Ataupun hadis ini iqrarun Nabi. Iqrar ni makna Nabi, sahabat buat, Nabi diam je, Nabi tak tegur. Makna semua ni boleh. Okey. Adapun ijtihad, sesungguhnya ijtihad berlaku pada zaman Nabi. Ijtihad yang kita cerita tadi, ijtihad ini adalah berlaku pada zaman Nabi SAW. Imma an yakuna minar rasul, sama ada ijtihad berlaku daripada pihak Nabi ataupun daripada sahabat radhiyallahu taala anhum. Sekiranya ijtihad daripada Nabi SAW, faqad sabata fi'lan, secara fi'lan memang sabit. Secara fi'lan
apa memang sabit. Apa yang sabit iaitu ijtihad daripada Nabi. Cumanya tariqul ijtihad, cumanya apa dia, apa yang sabit daripada tariqul ijtihad daripada Nabi, sama ada istinbat daripada Quran ataupun ruju'an ilal wahyi. Kerana Nabi SAW la yantiqu anil hawa, tidak bercakap ikut hawa nafsu, melainkan semua dengan wahyu. Jadi bila sebut tentang ijtihad daripada Nabi, faqad sabata fi'lan, memang berlaku. Cumanya tariq ijtihad daripada Nabi itu dia berbeza. Sama ada diambil daripada kitab ataupun daripada Quran lah, ataupun kembali kepada wahyu. Jadi ijtihad Nabi dia ada dua lah. Ijtihad tu ada dua, ijtihad daripada Nabi ataupun ijtihad daripada sahabat Nabi, yang Nabi, sahabat beri pandangan kepada Nabi. Ijtihad daripada Nabi ada dua cara, sama ada dengan merujuk kepada Quran, ijtihad Nabi, ataupun wahyu turun beritahu kepada Nabi. Sebab Nabi tak akan cakap benda yang tak ada kaitan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dalam suratul Najm, suratul Najmi juzuk 27 ayat yang ketiga dan juga keempat. Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ijtihad sahabat pada zaman Nabi SAW sabit dalam hadis bahawasanya sahabat-sahabat Nabi mereka berijtihad. Tapi mereka berijtihad pun selepas Nabi beri izin kepada mereka untuk ijtihad. Contoh dia banyaklah. Di antaranya hadis Muaz. Hadis Muaz ketika mana Nabi hantar Muaz bin Jabal, hantar ke mana? Ke Yaman, ke negara Yaman. Wa aqarrahu ala tariqatihi, Nabi telah mengakui, maknanya membenarkan cara Muaz bin Jabal dalam menghukum sesama manusia, menjatuhkan hukuman kepada manusia. Diriwayatkan, lamma ba'asahu sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar Muaz bin Jabal ke Yaman, maka Nabi bertanya, kaifa taqdi idza arada laka qada, bagaimana kamu putuskan satu masalah bila datang kepada kamu al-qada, satu masalah, satu isu. Okey, dia kata apa? Aqdi bi kitabillah. Muaz kata, aku menghukum dengan kitab Allah. Apa yang kitab Allah sebut, aku hukum dengan tu. Nabi kata, fa illam tajid fi kitabillah, kalau dalam Quran tak ada, nak hukum macam mana? Muaz jawab, fa bi sunnati Rasulillah, dengan hadis Nabi lah, ikut hadis Nabi. Nabi kata, fa illam tajid fi sunnati Rasulillah, kalau hadis Nabi pun tak ada, dalam hadis Nabi pun tak ada, wala fi kitabillah, kitab Allah pun tak ada, maka Sayyidina Muaz kata apa? Ajtahidu ra'yi, aku berijtihad dengan pandangan aku. Maka Nabi SAW telah menepuk dada Muaz. Nabi kata apa? Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima yurdi Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, alladzi waffaqa Rasulillah, segala puji milik Allah yang memberi taufik kepada utusan bagi utusan Allah, lima yurdi Rasulullah, bagi apa yang telah menyukakan Nabi SAW. Riwayat daripada Abu Daud. Okey, ini menunjukkan apa dia? Nabi SAW memberi izin kepada Muaz bin Jabal untuk ijtihad. Jadi seperti masdar min masadir tasyri' idza lam yujad nassun minal kitabi was sunnah, seperti mana dia juga ijtihad di kalangan sahabat Nabi, ijtihad di kalangan sahabat Nabi selepas Nabi memberi izin untuk ijtihad, seolah-olah dia juga adalah satu masdar, satu sumber daripada sumber-sumber pensyariatan apabila tidak ada nas daripada Quran dan juga hadis. Cuma mengenai ijtihad sahabat ini, adakah hujjah dalam mazhab Syafi'i ataupun tidak, itu perbahasan di akhir nanti kita akan bincangkan insya-Allah taala. Okey, telah habis kita bincangkan mengenai usulul fiqh pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sekarang kita nak bincang usulul fiqh yang terakhir adalah pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum. Okey, usulul fiqh pada zaman siapa? As-sahabah radhiyallahu taala anhum. Bermula era sahabat ini adalah bermulanya bila daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula wafatnya Nabi pada tahun 11 Hijrah. Selepas itu dan berlaku kewafatan Nabi 11 Hijrah dan juga perlantikan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama, maka di situ telah bermula ahdus sahabah, zaman sahabat, tahun yang ke-11 Hijrah, wayantahi, dan berakhirnya zaman sahabat dengan perlantikan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khilafah, tampuk kepimpinan pada ketika itu pada tahun yang ke-41 Hijrah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 11 Hijrah kewafatan Nabi sampailah tahun yang ke-41 Hijrah. Okey. 41 Hijrah, tarikh perlantikan Muawiyah sebagai khilafah, tampuk kepimpinan pada ketika itu. Inilah era kegemilangan sahabat, tahun 11 sampai ke 41. Okey. Sesungguhnya Ibnu Hazm telah memberi gambaran kepada kita keadaan sahabat ini dan juga manhaj sahabat radhiyallahu taala anhum pada mengistimbatkan hukum, mengeluarkan hukum hakam. Dia telah memberi gambaran dalam kitab dia, kitab apa? Al-Ihkam, kitab Ibnu Hazm, di mana dia telah berkata falamma, dalam ibarat kitab dia kata apa? Falamma matan Nabi, apabila wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah dilantik Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah, dan pada ketika itu tafarraqas sahabah, telah berpecahlah sahabat. Lil jihad, ada sahabat telah berpecah pergi berjihad membunuh Musailamah al-Kadzab, nabi palsu. Ada juga sebahagian sahabat telah berpecah pergi berperang dengan ahlur riddah, orang-orang yang murtad selepas kewafatan Nabi. Dan juga ada yang pergi ke Syam dan juga ke Iraq. Mereka telah berpecah-pecah. Okey. Telah berbaki sebahagian di kalangan mereka yang masih lagi berada di Madinah selepas zaman kewafatan Nabi. Okey. Mereka bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhum. Radhiyallahu taala anhum. Okey. Apabila datangnya satu masalah pada zaman Sayyidina Abu Bakar dan tidak ada di sisi Abu Bakar, tidak ada maklumat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Abu Bakar buat? Bila datang satu isu yang Abu Bakar tak ada maklumat tersebut, maka Abu Bakar akan bertanya kepada sahabat-sahabat lain, ada tak kamu pernah berjumpa isu ini pada zaman Nabi? Sekiranya ada di kalangan mereka jawab ada, Nabi bagi tahu seperti ini, terus dia berpegang dengan sahabat tersebut. Jika tak ada, dia tanya sahabat-sahabat kata aku tak pernah jumpa isu ni, maka pada ketika itu dia akan berijtihad pada hukum tersebut. Dia akan berijtihad. Apabila dilantik pula Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, pada ketika itu futihatil amsar, bandar-bandar negeri demi negeri, negara demi negara telah dibuka. Dan telah berpecah juga sahabat ke beberapa negara. Ada sahabat pergi negara ni, sahabat pergi negara ni, sahabat pergi negara ni. Okey. Dan pada ketika itu hukumah kerajaan, kerajaan telah pun kita panggil bukan lagi satu kerajaan tapi telah berpecah-pecah. Telah berpecah-pecah di bandar-bandar kecil.
sekiranya di sisi sahabat yang hadir, pada demikian daripada Nabi SAW asar, wa illa ijtahid amiru zalikal madinah fi zalik. Sekiranya pada zaman Sayyidina Umar, di sisi sahabat-sahabat mereka ada isu yang mereka pernah dengar, asar, hukum yang mereka pernah dengar, jadi mereka akan sampaikan kepada Sayyidina Umar. Okey, jika tidak, maka Amirul Mukminin akan berijtihad, iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu akan berijtihad dalam masalah itu. Okey, sebab apa isu ini Sayyidina Umar akan tanya kepada sahabat-sahabat di negara lain? Kerana kemungkinan hukum ini pernah berlaku, pernah diambil daripada Nabi SAW, dan isu tersebut ada pada zaman Nabi, cuma tidak ada ilmu tersebut pada dia. Tapi kalau tak ada juga, Sayyidina Umar akan berijtihad. Okey, jadi di sini tuan-tuan, pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum, okey, manhaj di sisi mereka itu kita boleh simpulkan, okey, hukum yang mereka ambil dalam usulul fiqh pada zaman sahabat, yang pertama adalah daripada Quran, okey, yang kedua daripada hadis Nabi, yang ketiga sekiranya tak ada isu tadi jawapan daripada Quran dan juga hadis, mereka akan bermesyuarat sesama mereka, dan mesyuarat sesama mereka, ulama-ulama yang ada pada zaman mereka semuanya setuju, maka itulah dinamakan, tambah satu lagi, dinamakan sebagai ijma'. Sebulat suara di kalangan mereka, semua setuju. Okey, mereka setuju kepada satu pandangan kerana untuk memelihara kepada maslahat, yang mana dalam pensyariatan hukum. Okey, ataupun mereka melihat juga kepada qiyas, dan juga kepada masalih mursalah. Jadi pada zaman sahabat telah pun luas, ada dipanggil qiyas, ada dipanggil al-masalih mursalah. Ini semua term-term yang ada dalam usul fiqh yang tuan-tuan perlu tahu. InsyaAllah kita akan hurai panjang selepas ini. Okey, masalih mursalah. Tuan-tuan lihat, ini usul fiqh pada zaman Nabi, pada zaman sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Ada penambahan daripada zaman Nabi, Quran dan juga hadis, tambah ijma'. Mereka akan berkumpul bermesyuarat untuk menghukum, menjatuhkan, membuat keputusan terhadap sesuatu isu. Kalau tidak, mereka akan qiyaskan, samakan satu hukum dengan hukum yang lain. Kemudian yang kelima, masalih mursalah, mereka lihat benda ini ada maslahat ataupun tidak, seperti mana berlaku pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Dia satukan semua, tak boleh semayang, semua semayang tarawih asing-asing. Dia pergi masuk satu masjid, dia kata, kamu semua aku nak buat berjemaah dengan imam yang satu, iaitu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab jadi imam, semua kamu jadi makmum. Ada sahabat kata, wahai Umar, kamu berani buat satu benda yang bid'ah ni? Maka Sayyidina Umar kata, fa ni'matil bid'atu hiya, inilah sebaik-baik bid'ah menyatukan manusia. Ini adalah masalih mursalah, sebab di sana ada satu kebaikan maslahat. Kalau masuk masjid, seorang buat di sana, seorang buat di belakang, di depan, semua berimamkan dengan imam yang satu. Di sana sudah pasti Sayyidina Umar melihat, walaupun bertentangan dengan hadis, iaitu bertentangan dengan hadis maksudnya fi'il Nabi, Nabi tak buat berjemaah solat tarawih, tetapi ada lagi usul di sana dipanggil masalih mursalah, kemaslahatan yang umum itu lebih besar. Okey, Kemudian tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Seperti ini juga kita lihat sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka telah berijtihad, mereka mengambil mengistinbatkan hukum min ghairi dhabtin wala rabatin. Mereka sahabat-sahabat Nabi, mereka tak ada kitab usulul fiqh. Jadi maksudnya mereka berijtihad, mereka ijtihad, mereka keluarkan hukum tanpa ada sebarang dhabit. Oh, ini mengikut masalah mursalah, oh ini ikut kepada qiyas, ni ikut kepada ijma', tak ada. Term tu tak ada. Okey. Bahkan di sisi mereka sebenarnya ada manhaj khas, iaitu cara mereka yang tersendiri pada ijtihad dan juga istinbat mengeluarkan hukum. Jadi mereka pada malakah kemampuan mereka ini kerana beberapa sebab. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya kepada Saidina Umar, kalau Saidina Umar masih hidup, dia guna kaedah mana? Adakah dia boleh sebut? Tak boleh sebut. Sebab mereka ada manhaj yang khas, mereka ada cara pembawakan tersendiri, kerana mereka ni ada keistimewaan sahabat Nabi yang tersendiri, yang agung. Sebab apa ya? Walaupun mereka tak ada kitab usulul fiqh, mereka tidak ada term-term usulul fiqh, tetapi mereka boleh untuk menjatuhkan satu-satu hukum ataupun memberi sesuatu jawapan. Sebab yang pertamanya, mereka ada manhaj yang khas. Yang pertamanya sebab apa? Sebab mereka berijtihad kerana mereka ada malakah, kemampuan. Malakah apa? Kemampuan apa yang mereka ada? Mereka yang pertama, mereka ada ilmu tam bil lughah Arabiyyah, al-Arabiyyah. Tentang bahasa Arab mereka cukup mahir. Bukan tentang bahasa Arab biasa-biasa tu, kitabun, masmuka, kaifa haluka, bukan. Mereka punya bahasa Arab yang pure, yang pure punya. Okey. Jadi mana mereka hidup pada zaman turunnya Quran, sudah pasti turun Quran bahasa Arab, takkan mereka tak faham bahasa Arab. Okey? Jelas Okey. Yang keduanya, bukan sekadar mereka faham bahasa Arab. Ada orang yang ambil kos bahasa Arab, tapi tak semesti dia boleh faham bahasa Quran. Sebab bahasa Quran dia agak halus. Dia perlukan kepada satu pengajian yang lain. Tafsir Quran, ulumul Quran, usul tafsir dan sebagainya. Okey. Perkara yang kedua, kerana mereka ini ma'ani al-fadhil wahyi. Kerana mereka ini apa dia? Mengetahui. Di sisi mereka ada pengetahuan mengenai makna-makna lafaz wahyu. Lafaz Quran, satu kalimah tak letakkan kalimah ni sebab apa letakkan kalimah ini, seperti mana kita telah bincangkan dalam bahasa Arab mudah, kaedah apa dia tajuk kita? Belajar bahasa Arab Al-Quran mudah. Tuan-tuan refer balik dalam Facebook kita, Pusat Tahfiz At-Taqwa Facebook, ataupun YouTube Pusat Ilmu At-Taqwa. Di situ kita ada playlist sampai hampir ke 200 siri. Kemudian yang ketiganya, keistimewaan yang ada pada sahabat Nabi, apa dia? Mereka mengetahui uslub Quran, asalib uslub Quran, uslub wal-wahyu. Sebab uslub yang kita payah nak dapat. Orang boleh cakap bahasa Arab, boleh susun bahasa Arab, tapi adakah uslubnya sama seperti Arab ataupun tidak? Okey, struktur ayatnya. Sebab apa mereka boleh faham makna lafaz dan juga uslub wahyu? Sebab apa? Kerana mereka ni dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tak cukup sekadar itu, mereka juga tahu wurudul hadis. Apa wurudul hadis? Wurudul hadis makna sebab turunnya hadis. Sebab apa hadis ini turun. Okey. Kalau Quran kita panggil asbabun nuzul. Asbabun nuzul, sebab penurunan ayat Quran. Tapi dalam hadis kita tak panggil asbabun nuzulul hadis, tak ada, kita sebut wurudul hadis. Wurudul hadis, Quran kita sebut asbabun nuzul. Okey okey. Lebih daripada itu, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sikit lagi 5 minit lebih daripada itu,
sahabat-sahabat mereka semua ada ilmu yang tam mengenai dengan Quran. Kerana mereka, sebab apa mereka ada ilmu tam mengenai lughah Arabiah? Sebab mereka hafal Quran. Kita hafal Quran juga, tapi tak boleh nak faham seperti sahabat faham. Kerana mereka penulis Quran, penulis wahyu. Okey. Bila disebutkan tentang hadis, mereka adalah pembawa hadis. Mereka adalah kita panggil apa? Mereka adalah orang yang memikul hadis. Semua hadis dalam fikiran mereka. Mereka periwayat hadis. Jadi tidak perlulah pada ketika itu untuk kita bahaskan mengenai turuqul hadis, untuk sahih hadis ni sahih ke tidak, kemudian periwayat hadis dari segi jarah wa ta'dil, tak perlu, sebab mereka sendiri hidup pada zaman tu. Okey. Kemudian tuan-tuan, sahabat mereka memberi fatwa, mereka memberi satu hukum, satu jawapan, mengistinbatkan hukum dengan kemampuan yang ada pada diri mereka, kerana mereka dah lama suhbah dengan Nabi, hidup mereka dengan Nabi lama. Jadi mereka dah berpengalaman dalam memberi jawapan, dalam memberi fatwa dan sebagainya. Okey. Terutamanya mereka ini pula sahabat. Bila sahabat ni semua udul, kulluhum udul dalam usul hadis. Tuan-tuan kalau belajar, tuan-tuan lihat sahabat, semua riwayat sahabat semuanya dikira boleh pakai. Sebab apa? Mereka semua udul. Pemikiran mereka bersih, ingatan mereka kuat, akal mereka tajam, jiwa mereka suci. Jadi sahabat ini aqdarun nas ala istinbatil ahkam. Mereka adalah semampu-mampu manusia, orang yang paling mampu di kalangan manusia untuk mengistinbatkan hukum. Okey. Jadi sudah pasti bila mereka istinbatkan hukum dengan sendiri, kaedah usulul fiqh itu akan datang. Mereka tak perlu kepada satu kaedah depan mereka, satu buku depan mereka untuk mereka memberikan satu jawapan. Okey. Sudut yang terakhir, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab ni kebanyakan mereka adalah ummi. Okey, orang Arab kebanyakan di kalangan mereka adalah ummi. Mereka tak tahu tulis tau. Mereka tak tahu tulis, orang Arab ni kebanyakan mereka. Jadi macam mana mereka boleh faham semua ni? Mereka bergantung kepada ilmu, ingatan. Okey, ingatan mereka. Sebab apa? Luasnya ingatan, tajamnya pemikiran mereka terhadap penguasaan ilmu, hafal ilmu-ilmu. Jadi mereka tidak perlu kepada tadwin, pembukuan, buku ni tak perlu, semua mereka hafal. Sebab mereka tak tahu tulis. Okey. Sebab itu kita melihat mereka ini tidak ada hajah massah, iaitu situasi yang mendesak, tak ada untuk mengarang untuk terbitkan satu buku dalam ilmu-ilmu yang berbeza, terutama ilmu usulul fiqh. Sebab apa? Sebab zaman mereka ini adalah zaman dipanggil zaman zaman ummi, sahabat. Jadi boleh kita simpulkan di sini, zaman Nabi, zaman sahabat dan juga zaman kibarut tabi'in. Kibarut tabi'in ni kita panggil tabi'in yang dah tua, orang lama, senior. Okey, mereka tidak perlu untuk pembukuan tadwin. Okey, insya-Allah pada minggu akan datang kita akan masuk satu lagi bab yang dipanggil sebagai sambungan daripada ini, usulul fiqh, tapi dari sudut pandang, dari kacamata ataupun daripada zaman tabi'in, kemudian pada zaman tabi'in. Pada zaman tabi'in lah banyak berlaku pembukuan, dan zaman imam-imam yang mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Malik, mereka semua adalah pada zaman tabi'in. Okey, kita lihat kisah yang panjang lebar pada zaman tabi'in, insya-Allah kita akan baca pada keesokan hari. Cukup sekadar ini tuan-tuan, jangan lupa tekan butang share, sama-sama memanfaatkan, memanjangkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Okey. Dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terlepas pengajian usulul fiqh kita pada pagi ini, boleh terus layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana ada playlist, tuan-tuan boleh lihat. Begitu juga episod yang sebelum ini dalam pengajian bahasa Arab Al-Quran sangat mudah, tuan-tuan boleh lihat, beratusan episod ada di sana. Tuan-tuan boleh, bila waktu yang tuan-tuan free, tuan-tuan boleh buka playlist tersebut, dengar balik apa benda yang kita telah bincangkan sebelum ini. Cukup sekarang ini tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.